أجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'in wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim wa nu'azzimuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadika as-salihin. Allahumma amin wa ba'd. Tuan Nazir, tuan-tuan imam, barisan AJK Masjid, hadirin, hadirat, mukminin mukminat rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama sekali selaku hambanya, marilah bersama-sama terlebih dahulu kita merafakkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat dan rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Moga-moga dengan rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita menjadikan kita hamba-Nya yang bertakwa insya-Allah. Amin. Hadirin hadirat mukminin mukminat rahmatullah. Insya-Allah malam ni kita sambung lagi perbincangan kita dalam surah Al-Insan. Surah Insan, surah juzuk yang ke-29, surah yang ke-76. Insan yang kita semua tahu manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan akan hal yang berkaitan dengan manusia. Siapa yang lebih layak nak menceritakan berkaitan dengan manusia? Sudah pastilah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk, dan antara makhluk tadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia. Jadi bila manusia dia rasa dia kenal diri dia, maka dia akan kenal Tuhan dia. Bila dia kenal Tuhan dia, maka dia akan tunduk dan patuh kepada segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala, sebab dia tahu siapa diri dia dan siapa yang menjadi dan menciptakan dia. Sebab itu Allah sebut surah Al-Insan, dinamakan surah Insan. Allah bercerita, memberitahu kepada kita berkaitan dengan manusia. Dan antaranya tadi kita bincangkan yang lepas-lepas, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebaikan yang ada dalam surah Al-Insan ini. Mungkin nak menggambarkan kepada kita bahawasanya sifat semula jadi manusia ini memang baik. Sifat semula jadi manusia memang baik. Tetapi kadang-kadang kita tengok kesiannya manusia. Sebab apa? Sebab kita ni adanya hati, adanya iman. Iman ini terpaksa berlawan dengan 3 unsur luaran. 3 lawan 1. Masuk Smackdown pun, Afterburn pun habis. 3 lawan 1. Undertaker pun tak boleh rasanya, boleh menang kan? Iman kita terpaksa, yang pertama dia terpaksa berlawan dengan nafsu. Nafsu yang Nabi dalam surah Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ni dia amat mengajak ke arah keburukan. Satu, nafsu kena uraikan banyak. Yang kedua, iblis ataupun syaitan, yang jenis bangsa yang tak nampak. Ini juga kita terpaksa berlawan. Berapa ramai di antara kita yang tadi ni dah mungkin dah bersiap-siap dan datang ke rumah Allah, tiba-tiba ada sesuatu perkara yang lain berlalu bisikan dan sebagainya, tidak dapat hadir, nak lawan. Itu kadang-kadang bila kita baca ayatul kursi, ta'awuz, dia lari juga. Dan yang ketiga, daripada syaitanul ins, syaitan jenis manusia. Syaitan jenis manusia yang menghasut baca ayat kursi pun dia tak akan lari. Padan kena bagi dengan batang mikrofonnya baru mungkin dia lari.
Okey, sifat baik. Batu tadi ni kita balik perbincangan kita tersambung yang lepas. Allah sebut bagaimana sifat manusia yang ada yang Allah rakamkan dalam Al-Quran, bagaimana ketaatan manusia ini dia faham apa yang dilakukan. Maka sebab itulah kita melihat sebagainya segala perbuatan manusia tadi ini berdasarkan kepada niat. Betul, kebiasaannya zahirnya kita kata tadi ini naluri manusia adalah bersifat baik. Maka Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan, kita bincangkan yang lepas, bagaimana Allah sebut akan kisah-kisah manusia yang Allah berikan kebaikan kepada mereka melalui amal ibadah yang mereka lakukan, kebaikan yang mereka lakukan. Yang lepas kita bincangkan bagaimana mereka memberi makan kepada orang yang memerlukan daripada apa yang paling mereka suka, berbeza dengan kita. Nah, ini hak lepas, salafus soleh yang lepas. Dan pada malam ini Allah sebut lagi, Allah ceritakan lagi bagaimana ketaatan mereka yang benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, innama nut'imukum, kami memberi makan, itu niat kami tadi ni memberi makan kepada orang-orang yang berhajat, orang-orang yang memerlukan. Nah, sebab itu kita melihat bagaimana Allah sebut di sini selain daripada yang lepas, beri makan tadi daripada sumber yang paling, daripada perkara yang paling mereka cintai, daripada sumber yang paling mereka sukai, cintai. Dan mereka bagi tadi ni liwajhillah, kerana semata-mata nak mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jaza, bukan nak mengharapkan pujian daripada manusia, bukan nak mengharapkan balasan daripada manusia. Kamu tolong aku tolong kamu, tak ada. Itulah kita lihat bagaimana salafus soleh terdahulu, sahabat-sahabat terdahulu, ibarat pepatah kita kata, tangan kanan apa? Tangan kanan memberi, bukan sorokkan, tak sorokkan tangan kiri ke? Apa dia yang sila? Orang lama-lama tahu lah ni apa? Tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Macam mana tu ada tu pepatah tu, lama dah tak ingat dah. Mana dia? Tangan kanan yang memberi, tangan kiri tak tahu. Nak tunjuk betapa salafus soleh dahulu bila dia memberikan sesuatu pemberian sedekah dan sebagainya, orang yang terdekat daripada mereka pun tidak tahu. Hanya dia mereka saja yang tahu di kalangan manusia, selain daripada malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Betapa nak kepada keikhlasan. Sebab apa? Bila kita buat sesuatu, beri sesuatu, kalaulah orang nampak, mulanya ikhlas, tetapi bila orang bercakap sikit, baiknya si fulan tu, baiknya si fulan tu, lama-lama dia akan ada bekas dalam hati kita, dia akan timbul riak. Ini yang paling takut, sebab riak dia akan menghapuskan seluruh amal kebaikan yang kita lakukan. Ini yang paling kita takut, dan Nabi paling takut ini menimpa umat dia, iaitu disebut sebagai syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Bila kita riak dalam melakukan sesuatu perkara, lebih-lebih lagi perkara yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah rakam kasih, Allah berikan kepada mereka ganjaran syurga yang begitu penuh dengan nikmat dan rahmat. Kenapa? Kerana mereka semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mengharapkan puji-pujian daripada manusia, wala syukura, dan mereka tak harap pun ucapan terima kasih daripada manusia, bahkan semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Macam mana? Boleh tak boleh? Agak-agak ada tak ada zaman sekarang kita orang yang macam ni? Ada tak ada? Ada, alhamdulillah. Kan dulu antaranya disebutkan dalam riwayat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tak tahulah, wallahu a'lam. Kalau ikut berdasarkan yang Ustaz Nazmi sebut dulu, kenapa sahabat lain disebutkan radhiyallahu anhum?
Kenapa Sayyidina Ali sebut karramallahu wajhah? Wallahu a'lam. Katanya ini juga salah satu daripada agenda Syiah. Kenapa tak sebut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Kenapa disebut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, berbeza dengan sahabat yang lain? Wallahu a'lam. Kerana Syiah ni pun satu bala petaka juga. Okey. Batu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bila dia pada zamannya yang disebut lepas, orang miskin buka saja pintu pagi-pagi dah ada makanan. Siapa bagi? Wallahu alam, tak tahu. Bila Sayyidina Ali meninggal dunia, orang miskin buka je pintu pagi besok, tengok tidak ada dah makanan. Taulah rupa-rupanya yang hantar makanan tadi adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Baru tahu, mati dah baru tahu. Kita boleh buat macam tu sekarang tak? Waktu hidup ni kita nak nama. Tapi ada lagi kot insya-Allah sekarang ni. Barulah antara tadi ni bank in terus dalam bank in terus. Tak ada siapa pun tahu. Kalau nak sedekah, tapi biarlah betul lah sebenarnya sumber yang kalau kata betul nanti takut dia hantar dia post kita pun masuk bank in, rupanya free dia dapat dekat dia menipu. Itu kan ada. Betul yang tengok tadi ni Allah terakamkan ini satu perkara yang cukup penting. Sebab apa? Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya perbuatan kamu berdasarkan kepada niat, dan niat inilah satu perkara yang cukup penting dan korun dengan ibadah kita. Maka ibadah yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala insya-Allah akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun manusia tidak tahu, seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang kita sebutkan tadi. Situ susah sekarang ni. Apa? Sebab sekarang ni kalau nak bagi mesti kena panggil press conference dulu, panggil akhbar, panggil media, baru boleh menderma. Kalau tidak, tak ada. Nak derma 10,000, tapi majlis tu 20,000. Majlis tu lebih banyak lagi kos dia daripada derma tadi. Allahu akbar. Okey. Sebab itulah kita tengok bagaimana jadi mereka tadi ni hanya mencari redha Allah Subhanahu wa taala terhadap segala perbuatan mereka. Tujuan perbuatan mereka tadi ni semata-mata nak mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Sebab itulah kita lihat sahabat-sahabat dulu taraf mereka radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka. Susah nak dapat taraf tu. Sebab apa? Sebab memang amat susah. Kan kita baru je lepas ada sambut tak mal hijrah di sini. Kan kita lihat bagaimana Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi yang cukup kaya, berhijrah daripada Mekah ke Madinah, tinggal habis segala harta benda, tak bawa apa kecuali apa yang ada di badan. Kita berani boleh macam tu. Sebab itulah radhiyallahu anhum. Pergi pula ke Madinah, dipersaudarakan dengan Sa'ad orang yang kaya juga. Maka Sa'ad dia ada dua ladang lah. Dia kata, wahai Abdul Rahman, kamu ambil ladang aku satu, aku bagi kamu satu, buatlah. Sa'ad nak atau tak nak? Sa'ad Abdul Rahman tak nak. Sa'ad kata, aku ada bini lebih pada seorang, yang mana kamu berkenan? Cakap dia, lepas tu aku cerai, kamu kahwin dengan dia. Pilih mana yang kamu berkenan. Kalau kita ambil bini pertama aku lah, lama dah tu bini pertama tu kan. Bini pertama ambil lah. Bini hak baru ni janganlah ambil bini pertama. Aku cari bini pertama ambil. Tu kita kan. Sebab tu taraf lagi ni radhiyallahu anhum cukup. Sebab tu tadi ni mereka nak radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka. Dan yang kedua, tujuan mereka buat tadi adalah kenapa? Takut akan kedahsyatan hari kiamat. Sebab tu Allah sebut yang kedua, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira.
Ini tujuan mereka bagi makan. Yang kedua adalah sesungguhnya kami takutkan daripada Tuhan kami, azab Tuhan kami, yang mana selain daripada kami minta bersama dengan nak minta keridhaan Allah Subhanahu wa taala ni, maka kami takut juga kedahsyatan hari kiamat, yang mana pada hari itu muka manusia akan masam. Allah sebut di sini yauman abusa, satu hari yang bermuka masam. Allah sebut hari yang bermuka masam, bukan manusia. Itu majaz betapa keadaan manusia pada hari itu. Yauman abusa, muka mereka cukup masam. Kenapa masam? Kerana lihat sesuatu. Bila muka masam ni nak menunjukkan satu perkara yang seronok ke yang tak seronok. Muka masam confirm lah satu perkara yang tak seronok. Sebab tu Allah sebut yauman abusa, muka masam. Bila satu hari yang bermuka masam, maka kita faham bahawasanya bila muka manusia masam pada waktu itu, maka di sana sudah tentu ada sesuatu perkara yang tidak elok. Maka inilah yang ditakuti oleh manusia, yang Allah sebut dalam Al-Quran ini. Sifat manusia yang ada ini, yang mereka memberikan makan semata-mata selain daripada kerana mengharapkan redha Allah, mereka juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hari pembalasan, yang mana hari pembalasan hari kiamat tadi ini cukup dahsyat, cukup menggerunkan. Qamtarira, penuh dengan kesulitan. Na'udzubillah. Sebab itulah kita melihat di sini bahawasanya Allah kaitkan tadi ni, antara tadi ni dengan kita bersedekah. Bersedekah salah satu faktor, salah satu sebab kita selamat daripada azab api neraka. Bersedekah. Dan bersedekah pula tadi ni yang kita sebut dua syarat tadi, mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala dan takut akan Allah, takut akan azab Allah. Kalaulah kita bersedekah tadi ni bukan kerana tujuan ini ikhlas kerana Allah, kita bimbang sedekah yang kita beri tadi tidak ada apa-apa manfaat di akhirat, dia hanya beri manfaat sedikit saja di dunia, itu kita mendapat puji-pujian daripada manusia. Guna tak puji-pujian daripada manusia? Tak berguna apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, kamu buat dulu kerana manusia, minta syafaat daripada dia, minta pahala daripada dia. Na'udzubillah min Sebab itulah satu perkara cukup penting bila kita ikhlas dalam segala kerja kita, dan terutama dalam ayat ini Allah sebut bersedekah. Sebab itulah sedekah yang kita sebut tadi dapat membebaskan kita daripada azab api neraka, dapat membebaskan kita daripada kesulitan pada hari kiamat. Jadi bersedekahlah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ini kita melihat bagaimana ramainya di antara masyarakat kita yang memerlukan kepada kebaikan, bersedekah kita tadi. Sebab itulah kadang-kadang kita tengok dalam masyarakat kita kan yang sebut di mana kita sebut sedih sangat kadang-kadang tu kan, duit banyak kan, pergi ulang buat haji beberapa kali dah, umrah beberapa kali dah, sedangkan bila ada orang yang nak belajar, nak menuntut ilmu, tidak pun diberikan infak. Kalaulah duit tu tadi diberikan kepada orang, support kepada orang yang nak menuntut ilmu, Allahu Akbar, cukup besar manfaat dia. Sebab apa? Orang yang pergi menuntut ilmu tadi, maka dia bila menuntut ilmu, dia mendapat ilmu, dia beramal dengan ilmu dia tadi, maka selama mana yang kita support tadi dia menuntut ilmu dan dapat ilmu, dia beramal tadi ni, maka kita walaupun kita dah mati dah, maka tetap akan mendapat pahala masuk kepada akaun kita dalam kubur. Dalam kubur pun ada akaun, bukan kat dunia aja. Dunia seronok kan, setiap hari kalau kita duit masuk selalu, setiap hari tak pergi cek akaun, setiap hari pergi cek, oh hari ni masuk 1,000, esok pula masuk 2,000. Lebih-lebih orang yang
MLM, tak kira lah tapaware ke apa kan itu ada. Tapi ini multi level marketing. Kalau kita masuk ke dalam kubur, maka antara di sedekah inilah yang menyelamatkan kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebab itulah kita tengok tadi ini Allah sebut dan sebut inilah jiwa sepatutnya yang ada kepada diri setiap manusia. Kita sebut tadilah kita terpaksa berlawan dengan tiga unsur yang ada tadi ni yang nak mengganggu amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sebab tu tengok tadi ni bahasanya Allah Subhanahu wa sebutkan sifat mereka tu yang takut akan kedahsyatan hari kiamat tadi ni. Dalam ayat ini saja Allah sebut dua tempat. Batulah hari kiamat bukan satu perkara yang mudah, bukan satu perkara yang ringan yang manusia zaman mutaakhir ini ambil mudah sahaja dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran. Betul Allah sebut wa yakhafuna yawman kana syahrul mustatira, dan Allah sebut inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Dua kali Allah sebut akan sifat manusia yang bertakwa kepada Allah ini, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut akan kedahsyatan hari kiamat. Kita takut ke tak takut? Takut tak hari kiamat kita? Takut. Kalau tanya sesiapa pun confirm dia takut. Tanya peminum arak, takut tak hari kiamat? Apa jawapan dia? Takut. Tanya orang tak sembahyang, takut tak hari kiamat? Takut. Tanya orang yang tak tutup aurat, takut tak takut hari kiamat? Takut. Sebab itulah kita lihat kita adanya rukun Islam dan adanya rukun iman. Rukun Islam tadi ni hanya, rukun iman tadi ni perkara yang berada dalam hati. Dalam hati kita tak boleh nak mengukur tahap keimanan seseorang melainkan dizahirkan secara lahiriah dia. Maka adanya rukun Islam, sembahyang, puasa, zakat, haji dan ibadah-ibadah yang lain. Jadi mana dia? Kalau baik dalaman, dia akan baik luaran. Tapi zaman mutaakhir ini, alah, kami tak pakai tudung pun tak apa, hati kami baik. Nah, alah, kami tak sembahyang pun tak apa, hati kami baik. Ini satu malapetaka kepada masyarakat. Inilah hujah yang digunakan sekarang. Bila kita nak berdakwah saja, nak ajak aja, alah, kami tak pakai tudung pun, ustaz pakai tudung labuh tu pun belum tentu lagi baik. Sebab fahaman yang sedang menular sekarang ini antara je fahaman yang cukup berbahaya. Tak apalah kalau macam tu, telanjang pun tak apa, janji hati baik. Bersuruh telanjang, tengok tak apa, telanjang pun tak apa, janji hati baik. Sebab tu kadang-kadang kita sekarang ni tak ada. Sebab tu kita tengok bagaimana kalau baiknya dalaman, insya-Allah baiknya luaran. Sebab tu hari ini iman di dalam, maka dizahirkan, maka takut kepada hari kiamat kita zahirkan dengan kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata dengan pengucapan bibir sahaja. Allah tak kira yang tu. Okey. Allah sambung lagi bagaimana selepas itu hak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba dia. Sebab apa? Bila hamba dia tunaikan hak kepada Allah, maka Allah akan tunaikan hak kepada hamba dia. Bila hamba tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tunaikan hak dia, janji dia kepada hamba dia tadi. Maka kata Allah, fawaqahumullahu syarra zalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah sebut tadi ni fawaqahumullah, maka Allah Subhanahu wa taala memelihara kesusahan mereka pada hari tersebut. Pada hari mana? Pada hari kiamat. Bila Allah dah janji
janji daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum, maka Allah Subhanahu wa taala memelihara diri mereka daripada kesusahan pada hari itu, maka Allah tolak daripada mereka kesusahan pada hari itu, kesusahan yang menyebabkan mereka bermasa muka. Allah berikan kepada mereka keamanan terhadap apa yang mereka takutkan, dengan sebab mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan mereka memberi makan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah bayar balik, Allah bagi balik tadi ni. Sebab itulah manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka bila dia takut kepada Allah di dunia, sudah pastilah manusia yang takut tadi ni dia akan laksanakan segala titah perintah Allah, sebab dia takut. Orang takut dengan orang berani tak sama. Kita takut ke tak takut ke Allah? Kita takut. Macam mana kita takut? Kita laksanakan perintah Allah. Allah suruh kita tutup aurat, kita tutup aurat, walaupun kadang-kadang kita nak seronok free hair, bebas. Allah suruh kita tutup aurat, kadang-kadang pengen tak nak pakai seluar katak pendek tu, pengen lagi tak? Kau nak main golf lagi kan, mana nak tahu, nak pakai seluar tu lagi. Ataupun kita pengen nak tak, mana ada tadi ni, walaupun kadang-kadang kita ada keinginan untuk melakukan perkara yang buruk, yang tak elok, tetapi sebabkan ketakutan kita kepada Allah, kita tidak boleh menyebabkan kita tidak melakukan maksiat kepada Allah. Kita tahan diri kita daripada mengikuti hawa nafsu, kita tahan daripada melakukan apa yang Allah larang, maka itu antara bukti dan tanda kita takut akan Allah Subhanahu wa taala. Baru betul. Ini tudung tak pakai, tapi kata kami pun takut juga kepada Allah. Sembahyang pun tak, tapi kata kami juga takut kepada Allah, tak dikira. Okey. Batu tadi ni, bila Allah Subhanahu wa taala beri jaminan, batu jaminan daripada Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak sama sekali memungkiri janji. Kalau nak dapat janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebut surah insan ini, antara dari ini kita bersedekahlah kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata beri makan kepada orang-orang yang miskin. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok ramai sekarang sebenarnya orang-orang miskin di kalangan kita ni, tak tahulah Allahu Akbar. Dan kalaulah dilaksanakan, minta maaf lah, kalaulah dilaksanakan, kita hanya 12 tahun sahaja. 12 tahun saja kita, lepas tu tak boleh, kena lupus. Hutang baru pula 9 tahun. Orang miskin ke orang kaya yang pakai kereta buruk? Orang kaya pakai kereta buruk? Tak, orang miskin. Kenapa dia pakai kereta buruk? Sebab dia miskin. Kenapa dia tak beli kereta baru? Sebab dia tak ada duit. Tapi memerlukan kepada kenderaan itu sebagai apa? Sebagai keperluan. Tapi bila orang-orang yang ada duit banyak, ada harta benda banyak, tak fikirkan akan kesusahan masyarakat rakyat, maka mudah saja buat cadangan. Umur kereta 12 tahun saja, lepas 12 tahun dilupuskan cadangan. Kalaulah diluluskan, sebab apa? Kereta 12 tahun membahayakan, tak selamat. Macam mana? Kereta saya, kereta Ford saya tu keluaran 91, keluaran 91, sekarang 2013, berapa tahun? 22 tahun. Alhamdulillah, tak meragam. Kereta Proton saya, ya, kereta Proton tengah-tengah jalan itu ni, nak balik Terengganu, habis lampu isyarat, lampu semua tak nyala. Lampu isyarat, nasib baik lampu isyarat tak nyala. Lampu ni baru beli berapa tahun, tak bayar pun tak habis lagi. Kenapa kita pakai kereta? Sebab ramai rakyat yang tidak mampu. Sebab itulah kita melihat bagaimana
Bila orang yang penuhi dengan kesenangan, dia tidak akan nampak kemiskinan yang berlaku kepada rakyat kebanyakan. Betul Allah sebut di sini, maka kita kena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya kita beri makan, fikir akan kesusahan orang yang miskin. Jangan hanya kita melihat kepada orang-orang yang kaya. Sebab tu kalau kita melihat kepada orang yang miskin, kita akan simpati dengan orang yang miskin, beri kemudahan kepada orang miskin, beri makan kepada orang miskin, maka janji Allah, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum, Allah akan beri yang pertama, Allah akan selamatkan mereka, pelihara mereka daripada kesusahan pada hari itu. Dan yang kedua kata Allah, walaqahum nadratan wa surura, dan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati mereka. Yang pertama, Allah hapuskan kesusahan yang ada pada mereka, dan bila kesusahan tadi dihapuskan, abusa tidak ada lagi, masa muka tidak ada lagi, maka masa muka tadi ni akan digantikan dengan nadratan wa surura, dengan kejernihan wajah mereka dan kegembiraan yang terpancar daripada hati mereka. Sebab apa? Sebab dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kebaikan yang mereka lakukan di waktu mereka hidup dahulu. Sebab itulah kita melihat kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kesusahan dan kekayaan. Allah uji kita dengan kesusahan dan kesenangan, Allah uji kita dengan kemiskinan dan kekayaan. Maka orang yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kemiskinan, kalau dia sabar terhadap kemiskinan dia tadi ni, maka alhamdulillah kebaikan kepada dia. Dan Allah orang uji orang kaya dengan kekayaan dia tadi ni, kalau dia kufur, na'udzubillahi min zalik. Lepas tu masih betul ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebut tadi ni janji daripada Allah akan gantikan kesusahan tadi ni al-abus atau abusa dengan nadratan wa surura, dengan kejernihan wajah mereka dan kegembiraan yang terpancar dalam hati mereka. Sebab tu kita melihat bagaimana ini. Sebab tu kalau kita melihat dalam ayat Quran, bila Allah Subhanahu wa sebut sembahyang, Allah akan kaitkan sekali dengan zakat. Bukalah mana-mana ayat Al-Quran, Allah akan kaitkan bila Allah sebut solat, Allah akan kaitkan dengan zakat. Kenapa pentingnya? Kenapa Allah kaitkan solat dengan benda lain? Sebab solat tadi ni hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala cukup hebat, tetapi hubungan kita dengan manusia hancur, maka neraka tempat dia. Ini seperti mana dalam satu hadis Nabi, bila orang pergi kepada Rasulullah SAW mengadu akan hal jiran dia, wahai Rasulullah, aku ada seorang perempuan tua jiran aku yang mana dia ini pada siang hari dia banyak berpuasa, dan juga pada malam hari dia banyak bangun qiyamul lail bersembahyang, tetapi wahai Rasulullah, dia suka menyakitkan hati jiran dia, ya Allah. Jiran dia, wahai Rasulullah, dia suka menyakitkan hati, dia suka menyusahkan jiran dia. Bagaimana kedudukannya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah jawab, hiya finnar, dia di dalam neraka. Sebab itulah jangan kita rasa seronok bila kita kata kami dah sembahyang dah. Tak, sembahyang bila tidak boleh mencegah kita daripada melakukan perkara keji dan perkara mungkar, belum lagi. Sebab Allah sebut innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebab itulah tadi ni kita kena ingat, kalau kita senang sahaja hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan manusia tidak elok, na'udzubillah. Berdasarkan hadis tadi, Allah humbankan perempuan tua tadi ni ke dalam api neraka Allah. Sebab apa? Buruknya perangai dia dengan masyarakat yang berada di sekelilingnya. Sebab itulah kita melihat tadi ni, ini satu amaran yang penting daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Al-Quran, moga-moga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal ibadah semata-mata kerana mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebut wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Maka Allah balas, Allah berikan ganjaran kepada mereka dengan sebab apa? Dengan sebab kesabaran mereka. Sabar. Dah masuk dah. Kita bagi azan sekejap, kita habiskan sikit lagi.
رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على tengok sikit lagi. Sebab itulah bila perbincangan yang terakhir malam ni, bagaimana Allah sebut wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira, maka kata Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran dan balasan kepada mereka dengan sebab kesabaran mereka, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam syurga. Sabar. Dan bila masuk dalam syurga tadi ni, Allah Subhanahu wa taala antara pakaian ahli syurga adalah harir. Harir ni adalah sutera. Sebab tu kita melihat bagaimana Allah sebut wa jazahum bima sabaru, sabar. Sebab tu sabar tadi ni empat. Ada sabar tadi, sabar dalam melakukan ketaatan. Sabar dalam melakukan ketaatan. Kita nak bangun buat ibadat ni, rajin ke malas sebenarnya? Nak buat ibadah ni rajin ke malas? Nak sembahyang ni rajin ke malas? Nak dengar kuliah ni rajin ke malas? Sabar ke tak sabar? Kalau malam ni kita lajak sikit sampai pukul 9:30, sabar ke tak sabar? Agak-agak lah. Tak sabar lah. Kalau ustaz ni sudah lah, tak sabar. Bagi ini Allah sebut wajazmas sabaru, sabar. Sabar ini antara dia sabar dalam melakukan ketaatan. Sebab itulah antara kita tak ramai. Kalau ramai pun tadi ni bila semayang, kadang-kadang semayang patuk ayam. Kenapa patuk ayam? Sebab tak sabar nak melakukan ibadah, nak cepat-cepat habis. Walaupun semayang tapi tak sabar. Betul Allah sebut sabar dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, sahabat cukup sabar mereka melakukan ibadah, tak sama seperti mana kita. Sahabat kadang-kadang tu semayang 2 rakaat sahaja setiap malam, semayang sunat, tapi khatam Quran. Kita agak-agak boleh ke tak boleh? Imam baca panjang sikit, lebih sikit je, maki selalu imam dalam hati, kan? Allah, imam ni bunyi langsung.
sabar dalam melakukan ketaatan. Sebab nak datang masjid pun satu perkara yang cukup susah. Kalau tak sabar nak lawan hawa nafsu, iblis dan juga daripada jin dan manusia tadi ini, maka kita akan gagal. Sabar dalam melakukan amal ibadah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah larang kita, maka kita sabar meninggalkan larangan Allah. Allah kata jangan apa? Jangan minum arak. Kita alhamdulillah kita tak minum. Sekarang ada tak dipermudahkan arak? Keluaran apa baru ni? Apa dia brand apa? Dia buat apa dia tulis itu? Bir dan ada di bawah tin tu. Ingat tak? Allahumma salli. Ada dia tulis satu minuman and beer dalam tin tu, macam air tin. Kalau kita salah tak perhati betul-betul, kita akan beli dan kita akan minum. Mudahnya sekarang ini. Batu tadi ni kita cukup bimbang kalau remaja-remaja kita mudah sangat untuk mereka dapatkan arak-arak tadi, macam air tin biasa. Ni bukan air ni lah, ni air Seamaster. Kadang-kadang kita air mineral. Kalau air Allah, isi pai, minum tak air isi pai? Tauke dia tu pendukung tegar Syiah. Jadi jangan minum isi pai. Air isi pai, tauke dia pendukung tegar Syiah. Syiah cukup bahaya, dia rosak di seluruh akidah dia. Jangan sesekali. Okey. Sabar dalam nak meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah orang tua dan orang muda, dia tak sama pahala dia bila meninggalkan maksiat. Orang muda kalau tinggalkan maksiat normal, biasa. Tapi orang muda kalau meninggalkan maksiat luar biasa. Sebab jiwa dia tu lebih kepada cenderung kepada melakukan benda maksiat, tapi dia kawal, dia bertahan, maka pahala dia lebih. Sabar dalam meninggalkan maksiat dan sabar ketika mana ditimpa ditimpa musibah. Musibah dalam datang dalam keadaan yang banyak bentuk dia, kita tak tahu. Tak tahulah, kita melihat sekarang ni, kita takut kita melihat bagaimana taufan apa yang melanda Filipina, taufan Haiyan. Agak-agak kenapa Allah hantarkan taufan tersebut? Agak-agak kenapa Allah hantarkan taufan tersebut? Kita tahu, wallahualam, mungkin sebab tu sebelum kejadian itu, pada lebih kurang pada bulan 9 atau bulan 10, sebuah masjid dirobohkan. Maka Allah bayar cash, maka Allah hantarkan taufan yang paling kuat dalam sejarah dunia, 300 km lebih yang paling kuat. Maka apa yang berlaku, kita melihat apa yang berlaku. Mungkin kita melihat ini hanya sebagai bencana alam, kita tidak melihat kepada balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melihat satu masa dulu bagaimana Turki digegarkan dengan gempa bumi, mungkin kita hanya melihat sebagai bencana alam. Dan sedangkan sebelum itu, bagaimana seorang perempuan yang menang di dalam parlimen, boleh masuk parlimen, Marwa Kavecci. Bila dia menang, dia masuk dalam parlimen dengan memakai tudung. Bila pakai tudung tadi ni, maka speaker dia arahkan keluar daripada parlimen. Tak lama selepas itu Allah hantarkan gempa bumi yang mungkin Allah nak tunjukkan kepada kita betapa ini merupakan balasan daripada Allah. Bila kita lihat masjid itu, bila gempa yang berlaku, bila pecah markahnya tanah bumi, maka sampai kepada masjid, maka dia buka belah elok,
dia cantum semula selepas masjid. Subhanallah. Itu nanti tanda bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan kepada manusia. Kalau kita melihat itu sebagai bencana alam, tak ada apa-apa pengajaran yang dapat kita ambil. Tapi kita melihat ini sebagai bala ancaman daripada Allah, kerana lantaran kerana kita kufur kepada Allah, kita akan dapat ambil iktibar supaya kita jangan melawan segala perintah Allah, sabar terhadap ujian yang Allah beri, beramal melakukan ketaatan kepada Allah, tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, sebab kita ini adalah insan, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau macam tu, wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira, maka Allah akan balas dengan kesabaran kita di dunia ini. Allah masukkan kita ke dalam syurga, dan dalam syurga itu kita akan dipakaikan dengan harir, iaitu sutera. Sebab itulah lelaki diharamkan memakai pakaian yang dibuat daripada sutera. Lelaki diharamkan memakai pakaian yang dibuat daripada sutera. Tetapi ada tak sekarang ni lelaki yang memakai sutera? Tak ada masalah pun. Kami ramai yang memakai sutera, dan bila mereka memakai sutera di dalam dunia ini, maka Allah akan haramkan mereka memakai sutera apabila masuk ke dalam syurga nanti. Balasan dibalas dengan balasan tadi. Sebab itulah kita lihat tadi ni, moga-moga perbincangan kita pada malam ini memberikan kebaikan kepada kita. Kita sabar terhadap segala titah perintah Allah, kita laksanakan segala titah perintah Allah walaupun kita tak suka. Sabar, kita sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, sabar terhadap musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sambil kita bersedekah kepada Allah, bersedekah kepada manusia ini demi kerana Allah Subhanahu wa taala, demi mengharapkan balasan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita mendapat kebaikan, itulah mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kejayaan yang sebenarnya, insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qali wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan wa ittiba'ah wa arinal batila batilan wa ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una fattabi'una ahsanah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'd tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar wa adkhilna jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من الذين استمتعوا فاتبعون أحسنه. اللهم آمين. وصلى الله وسلم على آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Allahu Akbar, Allah. So far